Okey. Sekejap. Okey. Kita tengok soalan nombor 1. Okey. Nyatakan apa kata si Vanis baca? Si Vanis baca soalan? Baca soalan. Nyatakan definisi yang betul bagi masalah inventif. Tengok dekat muka surat 4 dekat buku teks. Mana jawapan yang betul? A ke, B ke, C ke, D? Cuba tengok. A tu masalah yang mempunyai kesan sampingan. B masalah yang sukar untuk diselesaikan. C masalah yang berkait dengan aspek kehidupan. D masalah yang memerlukan penambahbaikan. Ada dekat atas. Jawapan dia apa? A. Masalah yang baca? Masalah yang mempunyai kesan sampingan. Okey, masalah yang mempunyai kesan sampingan. Okey. Masalah yang mempunyai kesan sampingan. Cikgu. Ya. Ini okey. Kenapa Brian? Cikgu, saya dah Okey, so soalan nombor 1, jawapan dia adalah A. Masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan. Bagus si Vanis. Okey, kita tengok nombor 2. Nombor 2, Hakimi baca. Hakimi, baca nombor 2. Raja 112. Ni baca yang dekat cikgu share ni. Nampak tak cikgu share? Penerangan soalan. Penerangan manakah yang benar? Benar Betul tentang pasal tak? keempat. Penyelesaian masalah inventif. Okey, sekarang semua orang buka muka surat 7. Buka muka surat 7. Cuba cari jawapan dia. Apa yang benar tentang fasa keempat penyelesaian masalah inventif? Apa yang benar? A. Masalah yang dikesan melalui proses kerja ke? B. Memperkenalkan kaedah pemisahan masa dan ruang ke? C. Memodelkan masalah menggunakan pencanggahan fizikal? Atau D. Setiap kaedah pemisahan akan dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Okey, cuba teka jawapan. B. Jawapan dia apa? B. B. Memperkenalkan kaedah pemisahan masa dan ruang. Betul ke? Hakimi jawapan dia apa? C. C. Memodelkan masalah menggunakan pencanggahan fizikal. Cuba tengok dekat buka surat 7. Buka surat 7. Kan ada kat sini fasa keempat memilih model penyelesaian. Spesifik prinsip inventif. Setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan prinsip-prinsip inventif. Sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dibekalkan dengan 7 prinsip inventif dan kaedah pemisahan masa dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Jadi jawapan mana yang betul sebenarnya? B. Yang memperkenalkan kaedah pemisahan masa dan ruang ni masa dekat sini. Masa dekat kaedah ketiga. Kaedah keempat, fasa keempat adalah D. Setiap kaedah pemisahan akan dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Okay, so nombor 2 jawapan dia D. Donkey. Boleh? Boleh. Okey, nombor 3. Brian, nombor 3 baca. 3. Apakah lukisan yang menerangkan sistem fungsi komputer
modern Kenapa Brian baca gagap? Selalu Brian baca laju saja. Okey, Brian tengok muka surat 11. Semua tengok muka surat 11 buku teks. Muka surat 11 buku teks. Okey, apakah lukisan? Lukisan tu yang macam memegang. Tengok tu, Raja 1.2.3. Ni, Raja 1.2.3 ni adalah lukisan yang menerangkan P. sistem fungsi komponen. So, jawapan dia apa? D. B. Donkey. Lukisan sistem komponen. Betul ke? Ni, tengok. Nampak tak cikgu tengah pegang buku teks ni, nampak tak? Kisah model fungsi. Lukisan model fungsi. Betul. Jawapan dia A. Ini adalah nama dia, lukisan model fungsi. Dia yang menerangkan sistem fungsi komponen. Okey, so jawapan 3 A. Okey, sekarang kita tengok nombor 4. Nombor 4 ni buka muka surat 31. Sibanis baca. Raja di bawah menunjukkan sejenis kaedah perbuatan produk. Apakah kaedah tersebut? Apa kaedah tersebut? Apa kaedah tu? Buka muka surat 31. Semua tengok muka surat 31. Agak-agak ada kaedah apa? A. Acuan, B. Pemisinan, C. Sambungan, D. Pembentukan. Apa jawapan dia? Pemesinan. Pemisinan. Hakimi, jawapan dia apa? Pemesinan. Pemisinan juga. Okey, Brian jawapan dia apa? D. Pemisinan juga. Tapi cuba tengok dekat sambungan. Cuba tengok dekat sambungan. Nampak Acuan. tak dengan gambar? Acuan. Acuan tak. Acuan tu buat acuan. Pembentukan. D. Bersambungan. Bukan pembentukan. Pembentukan tu Persambungan. dia nak bentuk. Sambungan. Cuba welding. Dia sambung welding. Dia tengah welding benda tu. Jadi dia adalah sambungan, joining. Okay. So jawapan dia adalah C. Sambungan. Okay. Yang ni soalan ni kamu salah semua salah. Soalan nombor 5. Tengok soalan nombor 5. Hakimi. 1, 2, 3, 5. Hakimi baca. Cikgu nampak Ya. Satu apa? kajian sains digunakan. Hakimi apa dia Brian? Cikgu Ha? nampak apa? A, B, C. C. A, B, C, D. C. 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 Cat. Okay, Hakimi sambung. Suatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik, di mana cas elektrik pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Okey, jadi pernyataan di atas adalah mengenai apa? A. Model statik, B. Model berfungsi, C. Konsep elektrostatik, D. Konsep electroplating. Tengok muka surat 36 ni kat sini. Jawapan dia apa? Jadi jawapan dia apa? A. Konsep elektrostatik. Ya, konsep elektrostatik. C. Ni, elektrostatik adalah kajian sains. Okey, kita nak tengok cas-cas elektrik. Semasa kita nak buat kemasan model 3 dimensi yang kamu buat keychain tu. Tapi kita tak buatlah sebab keychain kita tak guna besi. Hakimi tak main sekolah tak buat. Depa yang lain buat keychain. Okey. Baik. Seterusnya soalan nombor 6. Brian baca. Nombor 6. Antara berikut yang manakah pernah tentang proses perbuatan utuh. Yang mana yang betul? Buka muka surat 26. B, C. Mana yang satu betul?
A. Proses pembuatan produk mengambil kira kemahiran individu dan kos yang dikeluarkan. Betul ke? Perbandingan antara produk yang dihasilkan menggunakan kaedah konvensional dan kaedah moden. Betul ke itu proses pembuatan produk? Pembuatan produk yang menepati cita rasa dan keperluan pengguna dan ataupun D. Kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk menghasilkan produk siap. So jawapan dia apa? Ada dekat sini. B. Jawapan dia apa? D. Bola. Betul ke si Vanes? Betul. Vanes dapat surat 26 dekat sini. Jawapan dia apa? Donkey. Dongki. Kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk menghasilkan produk siap. Boleh faham tak? Boleh. Boleh sekarang semua boleh si Vanes kan? Nanti jawab Isa semua tak boleh. Okey, sekarang tengok bahagian B. Bahagian B ni kamu kena tulis jawapan. Tengok markah dia. Okey, sekarang kita try patah balik kat si Vanes. Baca soalan, cuba jawab sekarang. Tuliskan jawapan yang paling sesuai mengenai hubung kait beberapa produk, fungsi dan objek pada ruang yang disediakan. Okey. Produk tu produk tu sistem yang kita nak gunakan. Fungsi tu tugas dia. Objek dia apa yang berlaku, kesan dia kepada siapa. Okey, produk dia. Okey, kalau klip, fungsi dia apa? Kepada kertas. So klip, fungsi dia apa? Fungsi untuk klip apa? Kena tulis apa ni kat fungsi ni? Melekat. Kan cikgu cakap untuk fungsi semua tulis apa? Perkataan apa? Memegang. Klip, memegang kertas. Fungsi dia klip, memegang kertas. Okey, apa produk yang fungsi dia memegang air kopi? Apa produk yang memegang air kopi? Brian minum air kopi tak? Brian minum air kopi tak? Tidak. Kopi Tak O. minum. Minum air apa? Oh. Milo. Okey. Minum air lah. Minum air. Minum air dalam apa? Cawan. Cawan. So, produk dia adalah cawan. Cawan memegang air kopi. So, produk ni jawapan dia cawan. Okey, produk yang ketiga, kapal terbang. Fungsi dia mengangkut. So, objek dia apa? Orang. Manusia, barang. Sebab ada kapal terbang yang angkat barang. Ada kapal terbang yang angkut manusia. So kamu boleh dapat 3 jawapan dekat sini. Pilih satulah. Orang boleh, manusia boleh, barang pun boleh. Okey. So cuba sekali lagi si Vanes baca klip. Klip. Memegang kertas. Okey. Yang kedua. Cawan. Cawan. Bacalah Memegang cawan. air kopi. Memegang apa? Ya, okey. Yang ketiga. Kapal terbang. Mengangkut orang. Bagus. Okey, so dapat 3 markah. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, Hakimi, nombor 2. Cikgu. Ya. Cikgu. Sat. Cikgu. Ya, Brian. Ini dalam jawapan lah satu lah. Tak, cikgu tak Tak boleh tahu. nampak Brian. Apa dia, Brian? Apa dia? Bukan tak ada jawapan, Brian. Brian kena dengar lah cikgu cakap. Cikgu, Klip. nombor 1.
Nombor satu tak tahu. Memegang. Ini tadi kawan kata cawan. Ini adalah orang. So ini jawapan dia. Cikgu, Ya. ini jawapannya. Dalam jawapannya. Ini jawapan dalam jawapannya. Cikgu, Ya, cikgu ini dengar. Jemaah pergi sekolah. Jemaah pergi sekolah. Brian tunggu sat, cikgu habiskan ajar dulu. Nanti Brian tanya. Okey, nombor 2 Hakimi sambung. Tentukan kaedah penyelesaian masalah berarti sama ada pemisahan Cikgu. masa atau pemisahan Cikgu ruang nombor satu. bagi situasi berikut Okey. dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, buka buku Cikgu, teks muka nombor surat satu. 15. Okey, dekat muka surat 15 ni, dia ada bagi tahu kat Cikgu. bawah ni. Ya, Brian. Kenapa Nombor Brian? satu. Ini nombor Ya. satu Jawapannya tak tahu. Nombor 1 tak tahu tadi kan cikgu dah share. Tunggu sat. Oh, Nah, ni. ini tunggu. Orang. Dah. Okey dah. Okey. Sekarang nombor 2. Okey, nombor 2. Cuba tengok dekat sini. Muka surat 15. Kesimpulan daripada jadual 1.3.1, sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Kalau berlaku pada masa yang sama, kaedah pemisahan ruang dipilih. Berlaku pada masa yang sama. Sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, masa jam dia berlainan. Jadi, maka kaedah pemisahan masa dipilih. Okey, kita tengok situasi pertama. Kemah perlu dibuka semasa digunakan dan ditutup ketika disimpan. Kamu buka dengan tutup pada masa yang sama ke berlainan? Berlainan. Berlainan. Jadi dia adalah pemisahan masa ke pemisahan ruang? Pemisahan masa. Bagus. So jawapan ini adalah pemisahan masa. Okey. Kita tengok yang kedua. Monopod perlu panjang semasa ingin digunakan untuk bergambar dan perlu pendek untuk memudahkan penyimpanan. Pada masa yang sama ke kamu nak guna panjang dan pendek? Tak. Okey, kamu guna panjang-panjang lah. Masa kamu tak mau guna, kamu pendekkan monopod tu. Betul? Jadi dia adalah kaedah pemisahan masa ke ruang? Ruang. 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 Masa. Tengok betul. Monopod perlu panjang semasa ingin digunakan. Maksudnya masa kamu nak guna tu panjang dengan pendek kamu nak guna sekali ke? Tak kan? Tak. Masa panjang kamu buka lah dia jadi panjang. Masa nak pendek kamu jadi pendek. Jadi masa dia berbeza. Bila masa yang berbeza itu adalah pemisahan masa. Okay? Baik, tengok nombor 3. Mangkuk sup yang diguna untuk mengisi masakan berkuah perlu sejuk untuk diangkat untuk dihidangkan semasa masakan masih panas. Maksudnya, kamu nak masukkan sup kamu tu kamu nak panas. Tapi mangkuk tu masa kamu nak angkat, kamu nak hidang, kamu nak dia sejuk. Benda tu berlaku pada masa yang sama tak? Dalam nak panas, masa yang sama kat luar nak sejuk, kamu nak angkat. Masa yang sama ke tak? Tak. Tak faham. Masa yang sama lah. Sebab kamu nak, kamu dah masak sup. So kamu tuang sup dalam satu mangkuk. Okay? Jadi sekarang ni kamu nak angkat sup tu letak atas meja makan daripada dapur. Jadi sup kamu nak dia panas. Tapi bahagian luar tu kamu nak dia sejuk dalam masa yang sama. Kamu nak angkat sejuk dalam panas. Jadi bila pada masa yang sama,
Jawapan dia adalah kaedah pemisahan apa? Ruang. Pemisahan ruang. Boleh faham tak Sivanis? Boleh faham tak Hakimi? Sekarang Boleh. boleh cikgu. Kan? Kalau yang dua ini, kenapa dia kat cikgu kata berlainan? Sebab kamu buka kemah. Masa tutup, masa dia lain. Tak sama. Bukan masa yang sama. Kadang-kadang kamu buka tutup. Tak, kamu buka dulu. Dah duduk guna. Masa nak simpan baru kamu nak tutup. Itu masa yang berlainan. So itu adalah pemisahan masa. Okay? Baik. Sekarang kita tengok soalan nombor 3 untuk bahagian B. Okay, buka muka surat 16. Cikgu. Ya. Cikgu nombor tua. Nombor tua. Dah. Cikgu. Habis dah? Ini dah habis. Dah Brian, habis. dah siap? Nanti cikgu Dah share habis, Brian. Cikgu. Cikgu dah habis. Okay. Dah habis, okey. Okey, soalan nombor 3. Okey. Berikut Cikgu, adalah beberapa... Cikgu. Ya. Cikgu. Dah habis Brian. Tunggu yang lain. Tunggu Brian salin Sat. Dia tak mau salin masa lain. Cikgu tahu dia. Dia mesti nak salin sekarang ke. Cepat Brian. Ya. Okey, nombor 3. Berikut adalah beberapa Cikgu. prinsip inventif. Cikgu. Kejap lagi Brian. Kejap. Lagi cikgu share. 还没有，cikgu 还没有。cikgu， Cepatlah Brian. Si Vanis sudah kata cepatlah Brian. Si Vanis kenal lah Brian. Brian, sekejap lagi salin lah. Dia tak mau dia ni. OK，这样。 Okey. Baik, kita tengok nombor 3. Berikut adalah beberapa prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Okey, pemisahan ruang untuk prinsip inventif ada 7. Okey, dekat bahagian atas dia bagi 4 saja. Pembahagian, penyarangan, pengantara, pengusahaan. Okey, padankan prinsip inventif di atas dengan contoh situasi. Okey, pembahagian. Kita tengok pembahagian. Shit. Pembahagian. Okey, pembahagian nombor 1. Cuba baca contoh nombor 1, Brian. Brian buka buku teks tak? Baca kat sini. Cikgu lah. Okey, si Vanis baca contoh nombor 1 untuk pembahagian. Perabot. Dekat buku teks ke cikgu? Buku teks, kat buku teks. Buku teks ada dalam kelas cikgu. Loh. Okey, contoh nombor 1 untuk pembahagian. Itu yang boleh Dia kata diteruskan. perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself, DIY. Okey, ada tak kat sini berkaitan dengan pembahagian? Ada tak? Hantar. Ada tak cerita pasal perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself? Tak ada kan? Okay, kalau tak ada kita abaikan pembahagian. Sekarang tengok penyarangan. Penyarangan. Okey. Hakimi ada buku teks tak? Ada. Ada? Ada. Ada. Hakimi baca contoh penyarangan. Nombor 2 yo.
Dah baca kat sini, kat penyarangan nombor 4, kat buku teks nombor 4. Penyarangan, baca contoh dia. Memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Ni, dekat sini. Dekat nombor, bukan pemingin, dekat apa? Penyarangan. Nombor 4. Baca contoh dia. Meletakkan atau memasukkan satu Kamu baca yang mana ni? Nombor 4 Nombor 4 mana baca? Ni dalam buku teks muka surat 19 ni. 19 16. 16. Antena radio. Antena radio. Antara radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. So ada jawapan tak kat sini? Ada. Ada. So ruang jawapan untuk antena radio dipanjangkan, dipendekkan, jawapan dia adalah penyarangan. Okey, sekarang Hakimi yang baca lagi pengantara pula. Antara Nombor 6. sarung tangan ketua menjadi pengantara antara tangan dengan objek panas. Okey, so ini jawapan dia. Penggunaan sarung tangan ketuha semasa memegang bekas yang panas adalah jawapan pengantara. Okey, last kali. Pemisahan unit pendingin hawa di dalam di luar bangunan supaya bunyi bising dan haba panas dapat diasingkan adalah pengekstrakan. Okey, so jawapan pembahagian tak ada. Ryan dah siap? Siap. Okey, kita tengok seterusnya. Tandakan 3 bagi objek yang menunjukkan teknologi pembuatan produk konvensional pada ruang yang di bawah. Okey, kalau kamu jawab betul, 4 ni betul, kamu dapat 0 markah. Kamu tak boleh teka. Dia minta 3 markah, so kena pilih 3 saja. Okey. Kaedah konvensional. Kaedah konvensional adalah kaedah yang menggunakan cara lama. Okey, cara lama. Dia tak guna mesin, dia guna cara lama. So jawapannya betul tak? Betul. Betul. Cikgu bagi dia. Okey, so yang ni jawapan dia betul. Kamu tanda. Yang ni betul tak? Betul. Betul. Yang ni betul tak? Betul. Salah. Tak betul, salah. Okey, yang ni? Betul. 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 Kalau yang ini kaedah konvensional dia guna sabit nak potong rumput. Okey, faham, bagus. Okey, next one. Aida. Hai, Cikgu. Yo. Ini taco. Okey. Taco, okey. Ni macam mana Brian nak lukis ni? Tak tahu. Tak tahu. Nanti payah tulis nanti nak. Cikgu nanti tunggu. Nombor 5. Berikut adalah perbezaan yang dapat dilihat dalam proses pembuatan sesuatu produk. Tuliskan sama ada perbezaan kaedah konvensional atau kaedah moden di ruang yang disediakan. Jadi tengok muka surat 28. 28. Okey, untuk masa. Produk dapat disiapkan dengan cepat. Itu konvensional ke moden? Konvensional. Produk dapat disiapkan dengan cepat. Moden. Kalau konvensional, dia buat lambat. Modern. Moden. Sebab moden kan guna mesin. Konvensional guna alat lama-lama. Kos pembuatan yang tinggi. Konvensional ke moden? Modern. Konvensional. Nak kena sungguh lah kamu ni. Modern. Konvensional lah. Sebab kalau kaedah moden kamu guna mesin. Dia cepat. Kamu buat pembuatan dia, kos dia lagi murah. Kamu buat konvensional satu benda, nak beli sikit-sikit jadi mahal. Kos dia. Okey, tenaga kerja memerlukan pengendali mesin yang mahir. So moden ke konvensional?
Modern ni kan konvensional. Modern. 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 Dah tak larat dah ke Cik Vanes? Okey. 3 markah. Brian dah? Okey, last one. Last one, nombor 6 last. Muka 31. Padankan kaedah pembuatan dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B dan C atau D dalam ruang yang disediakan. Saya tak tahu tulis. Cikgu, Ni 5. Brian ni lah. Sat. Brian sat ah. Okey, lagi Brian salin. Tunggu jap je. Cikgu terang dulu. Okey, nombor ke surat 31. Tengok muka surat 31. Okey. Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan. Apa dia? A, B, C atau D? Ambil betul kini. Baca dah. Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain. Bentuk, mengubah bentuk. Jadi jawapan dia apa? Membentukkan. Pembentukan. D. Hai, kamu ni lah. Okey, 2. Rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk sebenar. Bahan dimasukkan ke dalam acuan melalui tuangan dan dibiarkan mengeras. So jawapan dia adalah apa? Acuan. Acuan. So jawapan dia adalah A. Okay, last one. Proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan dan menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan. Dia tuang dalam acuan. Jadi proses dia kita panggil Tuangan. tuangan. Okey. Habis. So dapat berapa markah? Tak tahulah. Okey. Hari ni kita buat ujian ini sahaja. Okey, arahan dia. Kalau cikgu nak, kamu salin soalan dan jawapan yang betul saja dalam buku nota latihan. Cikgu hantar dalam grup WhatsApp. Okey, tangkap gambar latihan yang dah siap dibuat. Lepas tu isi kehadiran dalam grup. Boleh tak? Boleh. Si Vanes tu boleh. Si Vanes, kamu salin kalau kamu nak, kamu salin kertas dulu. Nanti dapat buku Jumaat, boleh lekat saja. Yes, Okey? cikgu. Okey, Brian okey tak Brian? Okey. Okey, nanti Brian tengok dalam grup lah, cikgu share jawapan dalam grup. Okey, untuk hari ni, ini saja nanti kita jumpa balik 17 hari bulan 5 lepas cuti 17 ke? Betul 17 hari bulan 5 kita jumpa 2 minggu lepas cuti hari raya. Okey? Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye-bye. Bye-bye. Cikgu, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Welcome. Okay.